Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. Yang hormati, lai kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, bahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid. Seterusnya kepada seluruh para asatizah, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita pada malam berbahagia ini kesempatan, waktu, taufik dan hidayah dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat kita bersama dalam majlis ilmu ini, ya. Saya menggantikan saja, Ustaz tak datang. Ya, jadi kita lihat beberapa ayat, ya, dalam suratul Maidah ayat 54 sehingga kepada ayat 56, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan ciri-ciri orang yang betul-betul beriman dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini, ayat ke-54 itu, ya, Allah menyebutkan tentang satu golongan, iaitu golongan munafik. Pada ayat ke-52, 51 dan 52 yang Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini golongan munafik. Allah peringatkan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasara, Kristian, golongan yang kamu berikan wala ataupun awliya. Awliya jamak kepada wali. Wali maksudnya orang yang diberikan wala. Perkataan wala maksudnya dekat, asal. Ya. Oleh sebab itu, wali mempunyai banyak makna. Ya, mungkin kita biasa dengar perkataan wali Allah dengan makna orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita biasa dengar wali kepada perempuan. Ya, ini kerana perkataan wala itu kemudiannya membawa makna-makna yang lain selain daripada makna dekat, iaitu makna sayang, makna ikut, taat, makna tolong, makna jaga. Ya. Kalau disebut wali kepada perempuan, ya, dalam pernikahan, itu maksudnya penjaga. Ya, itu maksud wali dengan makna penjaga. Tetapi ayat ini wali dimaksudkan dengan mana orang yang memberikan walaknya, iaitu kesetiaan, kasih sayang, kepatuhan, ketaatan kepada golongan Yahudi dan Nasara. Allah kata jangan kamu berikan
ketaatan kamu kepada Yahudi dan Nasara, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka itu berwali kepada sebahagian yang lain. Maksudnya sokong menyokong, sayang menyayang, bantu membantu antara mereka satu sama yang lain. Orang Islam tidak dibolehkan untuk memberikan walaknya kepada Yahudi dan Nasara. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di kalangan kamu, iaitu orang beriman, memberikan orang Islam maksudnya memberikan walaknya kepada Yahudi dan Nasara, sesungguhnya ia kalangan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ayat seterusnya 52 Allah menyatakan, fataral ladzina fi qulubihim marad. Kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Juga dimaksudkan adalah golongan munafik. Ya. Golongan munafik ini yusari'una fihim. Mereka bersegera kepada Yahudi dan Nasara. Maksud apa? Apa saja permasalahan yang mereka hadapi, mereka akan ikut telunjuk Yahudi ataupun telunjuk Nasara. Sedangkan mereka orang Islam, itu tanda mereka golongan munafik. Fa innahu maka Allah sebut sini, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaqulu nahsya an tusibana dairah. Mereka menyatakan, kami takut kalaulah kami nanti akan ditimpakan dengan bencana. Tusibana dairah, kalau kita tak ikut apa yang dikehendaki oleh Yahudi, apa yang dikehendaki oleh kelompok Kristian ini, akhirnya nanti kita kena bencana. Allah menurunkan ayat ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat zaman mereka, dan ayat ini juga pengajarannya sehingga kepada akhir zaman. Berlaku setiap zaman masalah tersebut. Di zaman kita sebagai contoh, apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Ramai kalangan orang Islam yang dimasukkan pembuat keputusan, pemimpin-pemimpin negara umat Islam, yang akhirnya apabila nak membuat keputusan, dia ikut telunjuk Yahudi dan telunjuk Nasara. Ia takut untuk membela umat Islam, tetapi bersubahat dan bekerjasama dengan Yahudi dan Nasara. Dan perkara itu telah Allah sebutkan 1400 tahun yang lepas. Jangan orang Islam, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasara, Kristian, sebagai tempat kamu berikan wala. Tapi orang Islam ni tak, dia tetap sebahagian itu memberikan walaknya kepada Yahudi dan Nasara. Yahudi kata jangan masuk campur, dia tak masuk campur. Jangan bagi bantuan masuk, dia tak bagi bantuan masuk. Yahudi dan Kristian kata kita kena letakkan Hamas sebagai gerakan pengganas, maka negara-negara pun mengiktiraf Hamas sebagai gerakan pengganas. Maka berlaku pada dunia Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 54 yang ingin kita lihat pada hari ini, sikap ataupun tetap akan ada golongan orang yang beriman yang memperjuangkan agama Allah. Kalaulah sebahagian daripada orang Islam itu mengambil sikap tidak mahu untuk
memperjuangkan agama Allah, berwalak kepada Yahudi dan Nasara. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di kalangan kamu yang berpaling daripada agamanya? Maksudnya apabila kita melihat situasi ramainya umat Islam berpaling daripada agamanya, tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, sepatutnya umat Islam mempertahankan umat Islam yang lain daripada ditindas, daripada dibunuh, daripada diseksa. Tapi apa yang berlaku, majoriti negara umat Islam tengok saja. Sedangkan Yahudi di negara haram Israel itu tidak lebih daripada 10 juta orang. Statistiknya 9 juta orang je. Itu sebelum perang. Bila berlaku perang, berjuta-juta dah lari keluar daripada Israel tu. Tinggal mungkin dalam lingkungan 7 juta begitu yang ada. Negara Islam sebelah, contohnya Mesir, ada 100 juta lebih rakyat. Saudi ada 30 ke 40 juta rakyat. Dan banyak lagi negara-negara Islam yang lain yang dikeliling negara Palestin itu, keseluruhannya kalau dicampur-campur dekat 0,5 bilion. Dekat 0,5 bilion. Nak berhadapan dengan lebih kurang 7 ke 8 juta Yahudi. 7 ke 8 juta Yahudi. Tak ramai Yahudi ni. Orang Melayu dekat Malaysia ni lagi ramai. Jauh lagi ramai. Kita Melayu dekat Malaysia ni lebih 20 juta. Dia tak sampai 10 juta pun. Tetapi kita takut kepada mereka dan mengikut telunjuk mereka. Majoritinya begitu. Maka Allah kata, mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin. Apabila umat Islam itu ataupun apabila golongan umat Islam itu meninggalkan agamanya, Allah akan mendatangkan satu kelompok yang tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ada ciri-ciri kelompok tersebut. Ciri-ciri kelompok tersebut yang mana daripada ayat-ayat inilah sebahagian ulama meletakkan ciri-ciri orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Orang-orang yang betul-betul berjuang agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ataupun bahasa yang kita mungkin mudah faham, golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dekat dengan Allah. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Qul in kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, kalau betul kamu sayang kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Aku di sini Nabi Muhammad. Kamu kena ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kamu. Bermakna orang yang sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada mereka adalah golongan yang ikut baginda Rasulullah, sunnah-sunnahnya, perjuangannya, pendirian dalam kehidupannya, akhlaknya. Maka kita pelajari, kita fahami, kita ikuti, Allah akan sayang pada kita. Kita jadi golongan yang sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ciri tersebut, mereka bukanlah orang yang dianggap berada dalam memperjuangkan agama Allah, ataupun dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan gelaran
Hizbullah. Ya, parti Allah ataupun kelompok Allah. Walaupun di sana di Lubnan tu ada kelompok nama Hizbullah, tapi gerakan tu gerakan yang dipimpin dia pejuang Islam juga, tapi ideologi dia kan Syiah, ya, Hizbullah, yang berada di Lubnan. Tapi kita bukan nak cerita Hizbullah itu, tapi Hizbullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya. Yang pertamanya, mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Kalau tidak ada ciri ini, walaupun dia mendakwa, dia mengaku bahawa dia memperjuangkan agama Allah, maka pengakuan itu adalah pengakuan palsu. Kerana ciri ini disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, Allah sebutkan di dalam ayat ini, azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirina. Ya, dia ada ciri kedua dan ciri ketiga yang disebut bergandingan. Azillatin. Zillah ini asal maknanya rendah dan hina. Ya, maksudnya dia merendahkan dirinya sesama orang Islam, dan dia bersikap izzah. Izzah ni maksudnya mulia, ya. Maksud izzah ni kuat, tapi izzah ni kekuatan yang maksudnya kekuatan yang mengalahkan yang lain. Itu maksud izzah. Aziz, ya. Kalau kita belajar antara nama-nama Allah, ya, Aziz maksudnya apa? Kekuatan yang mengalahkan yang lain. Sebab dalam bahasa Arab banyak perkataan yang maknanya kuat. Kuat tu sendiri bahasa Arab. Ya. Bezanya kalau disebut aziz, ini kuat yang mengalahkan yang lain. Dia ada kuat dengan makna-makna, sudut-sudut makna yang berbeza-beza. Maka izzah, a'izzatin maksudnya dia bersikap tegas. Dia memuliakan dirinya, tidak menghinakan dirinya di depan orang-orang kafir. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, azillatin 'alal mu'minin, merendahkan dirinya terhadap orang-orang beriman. Ya, merendahkan dirinya terhadap orang-orang beriman. Di sana ada yang disebutkan Islam, ada yang disebutkan iman. Ya. Jadi ada Muslim, ada mukmin. Pada beberapa ayat dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mana Allah menegur satu kelompok Arab Badawi yang baru masuk Islam, kemudian mereka mendakwa kami orang beriman. Ya. Maka Allah menyatakan, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, sepatutnya kamu sebut kami telah Islam. Ya, jangan sebut kami telah beriman, kamu belum lagi beriman. Ya. Jadi iman dan Islam ada perbezaannya, dan level Islam itu, ya, level Islam lebih awal, level iman lebih tinggi. Ya, level iman kalau kita kata mukmin lebih tinggi daripada Muslim. Seorang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia boleh disebut sebagai Muslim. Dan mengucapnya Muslim. Ya, walaupun dia mengucap tadi mungkin ada sebab. Ya, tak ikhlas mana. Contoh dia mengucap sebab apa mengucap tadi? Sebab nak kahwin. Contoh kan. Faham tak Islam? Tak faham, janji boleh kahwin. Dia kata Islam ni tak faham sangat pun, tapi cuma je nak kahwin je. Ya? Dia bila mengucap 2 kalimah syahadah, dia terima ucapan itu, kita kata dia Muslim. Tapi adakah dia mukmin? Belum lagi. Ya, dia belum beriman. Golongan Arab Badawi tadi, dia masuk Islam, kemudian baginda Nabi banyak menang dalam peperangan. Ya? Dapat harta rampasan yang banyak. Dia nak dapat sekali.
Ya, harta-harta rampasan tu, maka dia pun berkata kami beriman juga, kami beriman. Ya. Dia angkat-angkat dirinya supaya dia pun nak dapat bahagian pada harta rampasan perang. Maka Allah tegur, jangan begitu, jangan kamu kata kamu dah beriman. Cukup kamu kata kamu Islam. Ya. Kerana Muslim, siapa yang mengucap, kita kata Muslim. Ya, tapi kalau dia tidak betul-betul yakin dengan setiap rukun-rukun iman, maka tidak boleh kita kata dia sudah mukmin. Ya. Beriman pada hari kiamat, ada di sana dosa pahala, ada di sana syurga neraka. Ya, hidup dia pun tak pernah ingat pasal dosa pahala, tak pernah ingat pasal syurga neraka. Kita kata dia Islam. Tapi mukmin belum tentu lagi. Ya. Sebab tak takut langsung buat dosa. Biasa je. Tak takut langsung tinggalkan kewajipan. Ya, tak ada apa-apa perasaan. Ya, maka iman dalam hatinya masih dipersoalkan. Ya. Tapi dia Islam. Ya, dia Islam. Selagi tak murtad, Islam lah dia. Ya, jangan kita kata kafir pula. Dia dah Islam. Ya. Tapi dia belum tentu beriman. Jadi di sini azillatin alal mu'minin. Orang-orang yang berjuang agama Allah ni dia dengan orang-orang beriman. Ya. Allah sebut beriman. Dia merendah diri. Apa maksud merendah diri? Ya, maksudnya dia tidak sombong, dia tidak berlagak, dia tidak menunjuk hebat. Ya, berhadapan dengan orang beriman, dia sedia memaafkan kesalahan orang-orang yang beriman. Ya, tapi kalau kita tengok sebahagian daripada negara-negara Islam ni kadang-kadang kalau bergaduh sama sendiri bukan main hebat. Kan? Contoh Saudi, boikotnya Qatar. Kan? Padahal kan negara Islam dua-dua. Ya. Kalau nak kira Salafi dua-dua tu. Ya, Salafi dua-dua. Yang apa Saudi pun Salafi, Qatar pun Salafi. Ya, tapi bukan main kerah lagi. Antara sesama Islam. Ya, antara sesama Islam. Tapi dengan yang bukan Islam, lembut. Ya, lembut, ikut, patuh, taat. Sebab apa? Ya, mereka banyak juga projek. Ya, daripada Amerika, ya, daripada negara-negara barat, syarikat-syarikat Yahudi antarabangsa. Ya. Sebab apa dia nak majukan negara dia? Kononnya tak nak bergantung lagi dengan minyak. Nak bawa masuk projek-projek mega besar-besaran. Ya. Apa yang berlaku kat Palestin, itu biar ada orang lah. Tidak mereka ambil tahu sedikit pun. Sebab apa? Sebab tak nak ganggu dia punya projek. Ya, pelaburan-pelaburan yang masuk ke negara itu puluhan ratusan bilion. Kalau dilawan nanti hilang pelaburan tu. Lari pelabur-labur tu dia kata. Akhirnya mereka tidak membuat tidak tahu sahaja. Kita sesama orang Islam, sesama orang mukmin kena merendah diri, kena bersatu dan kena bertasamuh pada kelemahan sesama Muslim. Sebab kita tidak menyatakan bahawa orang Islam tu semuanya buat baik semua, ada yang kadang buat salah juga. Ya, tetapi sesama orang Islam tak boleh nak memaafkan, tak boleh nak bersatu. Ini adalah sikap yang tidak tepat, tidak betul. Ya, Allah menyatakan sifat yang tepat, azillatin alal mu'minin. Dia sentiasa merendahkan diri terhadap orang beriman. A'izzatin alal kafirin, tetapi berhadapan orang kafir dia tegas. Ya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya melakukan kesalahan, dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 63 tahun hayat Nabi Muhammad SAW, kesalahan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh sahabat antaranya adalah
kesalahan dalam peperangan Uhud. Ya, kesalahan dalam peperangan Uhud, yang mana apabila tentera yang diarahkan untuk berjaga di Bukit Pemanah turun, tak dengar arahannya tak ada arahan suruh turun, arahannya suruh tunggu di sana. Mereka menyangka perang dah habis, mereka buat keputusan sendiri, turun daripada bukit tersebut, meninggalkan posisi mereka. Akibatnya, sebagaimana yang kita pelajari, yang kita tahu daripada perang tersebut, Islam daripada awalnya menang bertukar menjadi kalah. Lebih 70 orang sahabat yang mati syahid. Ratusan sahabat yang cedera parah. Bahkan baginda Nabi sendiri cedera parah. Teruk cedera Nabi. Ya. Nabi ni dia pakai helmet besi itulah. Baju besi dia ada helmet dia. Ya, dia ada topi dia. Bahagian sini tu dia macam rantai-rantai. Dia bukan besi sekeping. Sekeping tu dia ada rantai-rantai tu. Kena hentak ni. Sehingga rantai di helmet itu tercabut, akhirnya masuk sehingga ke gusi Rasulullah. Bukannya tembus pipi, sampai terbenam ke gusi. Berdarah-darah Rasulullah SAW. Kalau kita lah kena hentak kat kepala kan. Sampai melekat, terbenam besi tersebut ke gusi Rasulullah SAW. Rasulullah sampai nak pingsan pada masa tersebut. Pingsan tersedar balik. Sebab apa? Darah begitu banyak keluar. Dalam keadaan begitu pun, selepas habis peperangan, baginda mengampunkan para sahabat, memaafkan para sahabat baginda. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampunkan ataupun memaafkan para sahabat. Bukan contohnya berdendam dengan para sahabat, tak maafkan, tak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan mengampunkan para sahabat dalam kesalahan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar menyuruh baginda memaafkan sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Rasulullah meminta ampun untuk para sahabat. Nabi ni bukan sekadar maafkan sahabat, Nabi doakan keampunan lagi untuk para sahabat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Allah sebut, hendaklah kamu maafkan mereka, kamu minta ampun untuk mereka dan terus bermesyuarat dengan mereka. Kenapa buat mesyuarat pada tu? Sebab Nabi sebelum perang tu Nabi mesyuarat. Memang cadangan Nabi nak perang dalam Madinah, tapi majoriti nak perang luar Madinah. Nabi pun pilihlah kawasan luar Madinah di Uhud. Pilih-pilih kalah. Kalah pun bukan sebab strategi Nabi tak tepat, sebab ada yang tidak ikut arahan. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi terus bermesyuarat. Maksudnya jangan lepas ni aku mesyuarat sebelum ni tak menang juga, tak payahlah mesyuarat, buat keputusan sendirilah. Tak, baginda Nabi tak begitu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bermesyuarat. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu mencapai keputusan, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat, walaupun kesalahan yang sangat besar, Nabi boleh maafkan, bahkan minta keampunan untuk para sahabat. Dan meneruskan sebagaimana biasa, bila benda-benda besar Nabi akan mesyuarat dengan para sahabat. Tak ambil keputusan sendiri. Sedangkan boleh saja baginda Nabi ni fatonah, bijaksana.
Bukan orang yang kata perlu sangat kepada pandangan-pandangan. Bijak kebijaksanaan Rasulullah mengatasi para sahabat, tapi baginda Nabi tetap bermesyuarat. Ya. Kemudian Allah memberikan ciri yang seterusnya, yujahiduna fi sabilillah. Ciri yang seterusnya, mestilah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang memperjuangkan agama Allah itu tidak berjihad, ya, jihad sebagaimana saya sebut sebelum ini dengan makna al-juhdu dan al-jahdu, iaitu makna at-taqah dan al-masyaqqah, tenaga dan kesusahan. Maksudnya seorang yang berjihad mestilah mencurahkan sepenuh tenaga, menggunakan sepenuh tenaga. Kalau seorang itu dia hanya guna 50% kemampuannya, belum berjihad. Kalau dia hanya guna 70% kemampuannya, dia tidak berjihad. Dia mesti guna 100% kemampuannya, barulah dia disebut berjihad di jalan Allah. Yang kedua, syaratnya sanggup susah. Kalau dia tidak sanggup susah, dia belum berjihad. Dia mesti sanggup susah. Ya, maka ciri yang keempat, ya, Allah sebut yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Dan ciri yang kelima, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kena maki, kena hina, kena kutuk, ya, kena troll, dia tak melemahkan mereka, dan mereka tidak takut terhadap cacian, hinaan daripada manusia. Ya, memang kenalah. Kalau kita sebut, bukankah Nabi ini terima lebih teruk daripada cacian? Sahabat-sahabat kan kena lebih teruk daripada cacian. Ya, ya, kita kata betul. Tapi kalau kita meletakkan ciri-ciri ini, wajib ada pada semua orang beriman. Ya, sebab major azan, ya, azan sudah. Kita berhenti azan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tersambung sedikit. Kemudian Allah berfirman, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim." Yang demikian itu adalah kurniaan daripada Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Di hujung ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurniaan daripada Allah. Dengan makna seorang dia tidak boleh mendakwa-dakwa dia itu berjuang agama Allah, dan ada ciri-ciri tersebut tak boleh dibuat-buat. Tidak boleh dibuat-buat. Tidak senang kalau nak buat tak ada. Sebab Allah sendiri sebut spesifik ciri-cirinya. Yang pertamanya, mereka dicintai oleh Allah, mereka menyintai Allah. Kemudian cirinya, mereka itu lemah lembut dengan orang beriman, mereka itu tegas dengan orang-orang kafir. Ciri yang seterusnya, keempatnya, berjihad di jalan Allah. Yang seterusnya, tidak takut celaan orang yang mencela. Yang mana ciri-ciri tadi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut celaan je? Nabi Muhammad kena lebih daripada itu, para sahabat kena lebih daripada itu. Ini untuk menunjukkan umumnya orang yang berjuang tu paling teruk pun kena kutuk je. Itulah paling teruk. Kena boikot, kena kutuk, itulah. Perang ni tak semua orang merasa. Sekarang ni umat Islam ada hampir ke 2 bilion, 1.8 begitu bilion kat dunia. Yang merasa berperang berapa juta saja. Yang di Gaza tu 2 juta lebih saja, itu je merasa berperang. Mungkin ada negara-negara lain terlibat, Lebanon dan sebagainya. Majoriti umat Islam ni tak merasa berperang. Jadi, adakah mereka tak berjuang agama Allah? Tak. Allah letak kriteria rendah sahaja. Cukup tahan maki. Cukup kalau kena maki dia tahan, kena kutuk dia tahan. Itu antara ciri dia. Tidak sehingga sampai tahan untuk dia berperang. Sebab tak semua orang merasa berperang. Majoritinya tak merasa. Kita negara aman, memang tak berperang lah. Tak merasalah peperangan tu adakah tidak akan dapat mencapai ciri-ciri mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilihat ni boleh saja dicapai, tapi tidak mudah kerana ia tidak boleh dibuat-buat. Ia kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurnia pada siapa yang Dia kehendaki,
dan kurniaan Allah itu maha luas lagi dan Allah maha mengetahui, iaitu kepada siapa yang dikurniakan ciri-ciri tersebut. Kemudian ayat seterusnya Allah menyatakan innama waliyukumullah, sesungguhnya orang yang diberikan wala ataupun tempat yang kamu berikan wala, yang pertamanya Allah. Ya, perkataan wala ni orang Melayu dah banyak guna sekarang. Nak kata orang dia kata wala. Kan? Sebab kata orang ikut. Sebenarnya wala ini ayat dalam Al-Quran, sifat-sifat dalam Al-Quran yang wajib juga kita fahami. Ya, kadang-kadang kita sebut dalam keadaan kita tak faham apa perkataan wala itu. Ya. Allah kata yang diberikan wala itu hanyalah kepada Allah. Innama waliyukumullah. Ya, kamu hanya memberikan wala kamu kepada Allah, wa rasuluhu, dan Rasulullah. Ya, wala kita hanya beri kepada Allah, hanya beri kepada Rasulullah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman sini saja boleh diberikan wala. Selain daripada itu tidak boleh. Syekh Said Hawa menyatakan dalam kitabnya bahawa beza antara seorang munafik dan seorang beriman adalah melihat kepada walaknya. Dia walaknya ke mana? Kalau walaknya kepada orang kafir, walaknya kepada orang munafik, maka dia termasuk orang munafik. Kalau walaknya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang beriman, maka dia termasuk orang beriman. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah munafik hakiki, akidi. Ya, munafik akidah. Ya, perbahasan munafik ini dia dibahagi kepada dua. Satu, munafik akidah. Munafik akidah yang tadi walaknya kepada orang Yahudi, orang Kristian. Seumpama Abdullah bin Ubay yang berada di Madinah, tapi dia ni begitu walak dengan Yahudi. Ya, Yahudi Bani Quraizah. Sebab Hazraj ni dia ada Aus, ada Hazraj. Ya, orang kelompok Arab dekat Madinah tu ada Aus, ada Hazraj. Hazraj ni dia punya geng dengan Yahudi Quraizah, Bani Quraizah. Ya, Aus dengan Yahudi Bani Nadir, itu dia punya geng. Kan dia bergaduh antara Aus dan Hazraj ni. Ya, dia ada kelompok Yahudi yang bersama dengan kedua-duanya juga. Tak apalah nak berkawan tu, tak ada masalah. Yang bermasalahnya sehingga walak. Ya. Bahkan apa-apa dia lebih setia dengan kelompok Yahudi itu berbanding dengan Rasulullah SAW. Itu Abdullah bin Ubay. Ya, maka itu disebut munafik akidah. Ada satu lagi bentuk munafik, namanya munafik amali, munafik amalan. Ya, iaitu dia beramal dengan amal munafik, tapi akidahnya tak munafik. Mungkin kerana imannya lemah, maka dia beramal dengan amal munafik. Golongan sebegini dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi yang pertama tu lagi berat. Sebab kalau akidahnya dah munafik, ini diancam oleh Allah dengan neraka selama-lamanya. Ya, neraka selama-lamanya. Fid darkil asfali minan nar, bahkan di bawah kerak api neraka. Itu munafik akidah dipanggil. Ya. Sebab itu tidak boleh kalau kita lihat ada orang beramal dengan amal munafik, kita terus letakkan dia sebagai munafik akidah, tak boleh. Ya, boleh jadi dia lemah iman, maka dia beramal dengan amal orang munafik. Sebagaimana yang Nabi sebut, ciri-ciri munafik, bila bercakap dia menipu, bila berjanji dia tidak tepati, bila dia beri amanah dia khianat. Itu ciri-ciri. Kalau kita melihat ada orang dengan ciri-ciri tersebut, tidak boleh kita terus menghukum dia sebagai munafik akidah, selama-lamanya kekal dalam api neraka, bawah kerak api neraka, tak boleh. Ya, boleh jadi dia beramal dengan amal munafik, tapi dia akidahnya masih beriman. Ya, masih beriman tapi mungkin lemah imannya. Maka dia pun
beramal dengan amal munafik kerana kepentingan dunia dengan lemah imannya tadi. Moga-moga dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Ya. Jadi tak boleh kita beri walak kepada selain daripada Allah, Rasul dan orang beriman. Orang beriman ni macam mana pula kita nak sebut? Kita nak tahu dia tu beriman ataupun tidak. Kita hanya berhukum dengan yang zahir sahaja. Ya, batin kita tak tahu, hati manusia mana kita tahu. Maka Allah pun ajar ciri-ciri orang beriman. Apa dia? Allazina yuqimunas salah. Iaitu orang yang mendirikan salat. Kita nampak dia jaga salat dia. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka rukuk. Adakah rukuk ni makna rukuk dalam solat? Ya? Maksudnya bukanlah. Kalau rukuk dalam solat, macam mana dia bayar zakat dalam keadaan rukuk? Maka rukuk di sini bermakna tunduk. Tunduk apa? Tunduk dan patuh terhadap segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman itu mudah saja. Cirinya dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat dan tunduk dan patuh segala arahan Allah, maka dia dikira beriman. Ya? Dia dikira sebagai orang yang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Maka Allah pun menyatakan siapa yang dia berikan walaknya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang beriman, ketahuilah sesungguhnya hizballah, ya, kelompok Allah itu, mereka adalah kelompok yang ghalibun, yang mengalahkan yang lain. Ya, maksudnya kalau satu kelompok sudah menepati segala ciri-ciri kelompok Allah, Hizbullah, lengkap padanya, maka dia tidak akan dapat dikalahkan. Dia tidak akan dapat dikalahkan. Tapi ya, realitinya dalam kalangan umat Islam sekarang belum cukup lengkap dengan ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Maka ya, kemenangan itu belum dapat kepada Islam lagi. Ya, tetapi akan ada kelompok begitu. Ya, maksudnya perjuangan Islam kalau kita lihat di bumi Palestin, pemimpin-pemimpin mati, terbunuh. Ya, kelompok-kelompok yang bagi sokongan pun mati, pemimpin-pemimpin mereka dibunuh. Tetapi Islam dia tidak akan kalah. Ya, Islam tidak akan kalah. Bila muncul sahaja kelompok-kelompok dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan ini, umat Islam pasti akan mencapai kemenangannya. Ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya ya, kumpulan Allah itu adalah kumpulan yang mengalahkan kumpulan yang lain. Ya, jadi sekadar itu saja. Wallahu taala a'la wa alam. Untuk kita lihat beberapa ayat dalam surah Al-Maidah, ya, surah hidangan, yang menceritakan kepada kita ciri-ciri golongan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala setelah munculnya kelompok-kelompok munafik yang begitu banyak, ya, kalangan orang-orang Islam. Wallahu taala ala wa alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.